ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين رب العالمين ثم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Siak, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Tuanku Jaafar, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik, alhamdulillah kan. Pertama-tama sekali marilah kita sama-sama rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyebut, sering kali menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji dan juga syukur hanyalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ini kitab yang kita mengaji ini adalah yang dinamakan dengan Hisnul Muslim. Jadi kita kini berada di dalam bab salat. Jadi apabila kita lalu di dalam bab salat ni, sekarang ni kita dah sampai bab apa dah tuan-tuan? Bab tasyahud, sujud. Sujud. Kita dah belajar bacaan-bacaan sujud dan kini kita nak masuk di dalam bab sujud tilawah. Jadi sebelum daripada tu, suka untuk saya ingatkan tuan-tuan bahawa apabila kita mengaji, kita mengaji ni mengaji apa ni? Kita mengaji bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup baginda, dan kini kita berada di dalam bab salat, bab salat. Jadi mustahil ataupun hairanlah orang khabar tu kalau kita belajar bacaan-bacaan Nabi lalu solat kita ni macam patuk ayam tu kan. Heranlah kalau di kalangan kita ada yang solatnya begitu, solat dia laju ke. Sebab apa? Sebab kita dah mengaji bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW. Setiap gerak Nabi itu ada bacaan ni. Tiba-tiba kita semayang laju ya kan. Heranlah kan, apalah kono ni. Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW dakhala al-masjidah. Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Lalu seorang lelaki juga masuk selepas daripada Nabi itu ke dalam masjid. Lalu lelaki itu pun bersolat. Summa jaa fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian lelaki itu dah habis solat, dia datang dekat Nabi, dia beri salam dekat Nabi. Apa Nabi khabar dekat dia? Irji' fasalli. Pergi balik semayang. Fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya engkau belum lagi semayang. Kau belum lagi solat. Faraja'a fa salla kama salla. Kemudian lelaki itu pun patah balik, semayang balik macam mana dia semayang tadi tu. Summa ja'a fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian dia datang balik kepada Nabi, dia bagi salam. Nabi cakap benda yang sama, irji' fa salli. Pergi balik semayang. Okey. Fa innaka lam tusalli thalathan. Sesungguhnya engkau belum lagi semayang 3 kali. Lalu lelaki itu dah 3 kali fed up dia kan. Pola kono ini. Okey, dia kata apa? Wallazi ba'athaka bil haqq la uhsinu ghairah. Demi yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, la uhsinu ghairah. Aku dah tak boleh, tak reti dah nak buat macam mana dah. Fa'allimni, ajarlah aku. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu apa? Idza qumta ila salati fakabbir. Apabila engkau berdiri untuk menunaikan salat, bertakbirlah, Allahu akbar. Thumma qra' ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah untuk engkau daripada Al-Quran. Yakni kita baca surah Fatihah dan kemudian bacalah apa yang surah yang mudah untuk kita. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Okey, kemudian rukuklah sehingga rukuk kamu tadi itu berada dalam keadaan tenang.
Nabi kata rukuk, sampai rukuk tu tenang. Tenang tu baru angkat. Jangan Allahu akbar sami Allah liman hamidah kan doreh ada. Kan? Apa dia fikir? Nak siapkan kojor ni, tak siap dah tadi. Tak habis tuang baju dekat ni kat pokok tadi. Yang tu yang kita fikir ha. Summarfa, kemudian bangkit hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit iaitu i'tidal. Berdiri i'tidal itu sampai i'tidal itu tetap. Maknanya kita dah berdiri tu sami Allah liman hamidah. Berdiri betul dulu. Kan? Dan kita pun ajar bacaan i'tidal. Sebab tu Nabi SAW setiap pergerakannya itu tenang kan? Sebab dia baca, kita tak baca sebab alah sunat yo. Kan sunat yo kat kita kan. Jadi heranlah kalau kita macam tu. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sehingga sujud tadi itu berada dalam keadaan tenang. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah kan? Sehingga dah duduk di antara, bangkit daripada sujud tu, yakni duduk di antara dua sujud. Duduk tu sampai duduk itu tenang. Waf'al dhalika fi salatika kulliha. Dan buatlah yang macam tu di dalam solat engkau seluruhnya. Nabi SAW ajar solat tu. Baik. Yang pertama sekali, solat mesti ada tamak ninah kan. Tamak ninah itulah perkataan dia. Tatma'inna tadi maksud dia tamak ninah. Tatma'inna tu tenang. Setiap pergerakan itu mesti tenang dulu, baru next, baru next, baru next. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita solat macam patuk ayam tadi tu, sah tak solat? Tak sah lah. Sebab apa? Nabi khabar kat dia, poi semayang balik, kau boleh semayang. Nampak tu? Jadi sah tak solat orang tu? Tak sah. Tak sah lah. Jadi solat itu menjadi sia-sia. Saya nak ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan lah berkenaan dengan perkara ni. Itu perkara yang kedua. Sebenarnya perkara yang lebih utama adalah apabila diazankan solat, kita datang bersolat ataupun kita dirikan solat. Itu yang pertama lah. Yang kedua, apabila solat, solat dah dalam keadaan yang tenang. Tuan-tuan, kadang-kadang kita hidup 24 jam satu hari ni kan, 24 jam tu yang Allah Ta'ala kira sabona kita solat berapa kali? 5 kali kan sehari. Masuklah sunat-sunat sikit. Yang tu yo, kalau kita campur-campur tu mungkin setengah jam lah kot. Kan kita campur 5 waktu tu dengan sunat-sunat sikit, setengah jam lah. Dalam 24 jam tu sebenarnya pahala kita, apa yang Allah kira kat kita tu, yang botol-botol, yang markah paling tinggi lah ni. Dia macam tilawah kan. Apa yang paling tinggi sekali? Bukan lagu. Apa dia? Fasih kan? Fasih betul. Alhamdulillah. Dia kalau lagu sedap pun tak fasih. Yang markah paling tinggi, setengah jam tu paling tinggi. Jadi setengah jam ini kita gunakan botol-botol kan? Sebab tu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, An-Nasa'i dan juga Imam Tirmizi, Nabi sebut, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Sesungguhnya perkara pertama yang dikira seseorang hamba itu daripada amalan-amalan dia ni, daripada banyak amalan dia ni, sedekah dia, tolong orang susah, tolong apa frontliner ke, tolong jaga roadblock ke, amalan-amalan tu semua nombor 2, nombor 3, nombor 10. Pertama sekali markah paling tinggi apa dia? Salatuhu. Nabi kata salat dia. Fa in saluhat, kalau bagus kan, faqad aflaha wa anjah, dia telah berjaya, dia dah berjaya dah. Wa in fasadat, kalau rosak salat dia, faqad khaba wa khasira. Solat dia tadi, kalau gagal solat dia tadi, malih tak bangkit, solat laju kan, nak doreh solat faqad khaba. Nabi kata dia ni awal-awal lagi dah fail, gagal, wa khasira, dan dia akan rugi kan. Banyaklah sedekah kat orang pun, banyaklah buat apa pun, solatnya gagallah seluruh amalan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ingatkan diri saya juga, sebab saya pun malis bukanlah rajin mona dah. Dan jadi apabila saya ingatkan diri saya pun kenalah buat betul-betul juga kan, nak suruh orang kan.
Baik, itu perkara yang saya nak ingatkanlah sedikit sebelum kita sambung bab kita yang kini kita berada di dalam sujud at-tilawah, sujud tilawah. Baik, sujud tilawah nama lain dia ulama panggil juga sebagai sujudul Quran, sujud Quran. Kenapa? Kerana apabila dibaca ayat-ayat sajdah itu di dalam Quran, kita sujud. Kan kita dah sebut juga pada minggu lepas kan, minggu lepas kelas kita dah khabar malaikat sedih apabila kita sujud tilawah. Malaikat pula syaitan, malaikat tak sedih dah, dia gembira lah kan. Syaitan ataupun iblis itu sedih. Sebab apa? Sebab apabila dia kata iza qara'a ibnu adam as-sajdata fasajad, apabila anak Adam itu membaca ayat sajdah, dia sujud. I'tazala syaitanu yabki, dia pun poi jauh-jauh, dia sedih, dia cakap, dia nangis, dia kata ya wailahu, tak guna betul anak Adam ini apabila disuruh untuk sujud, dia sujud. Aku iaitu iblis, apabila disuruh sujud, aku engkar. Dia dapat syurga, aku dapat neraka. Okey, itu pertama sujud tilawah. Jadi kita juga bincangkan tentang apakah hukum sujud tilawah. Apa hukum tuan-tuan ingat tak? Sunnah untuk kita sujud tilawah. Walaupun sebahagian ulama berpendapat seperti al-Imam mazhab ulama di kalangan Ahnaf ataupun mazhab Hanafi berpendapat bahawa sujud sajdah sujud tilawah ataupun sujud sajdah juga kita panggil kan, dikira bagi mereka adalah wajib. Okey, kalau kita baca sunat untuk kita sujud, tapi kalau kita dengar orang baca, sunat tak untuk kita sujud? Okey, dia samalah. Maksudnya kita dengar, ada orang baca kita tak dengar kan, kita dengar oh ini ayat sajadah ni, adakah sunat juga untuk kita sujud? Ataupun kita dengar YouTube, kita dengar radio ke kan, kita dengar radio ada ayat sajdah, adakah sunat untuk kita sujud juga? Saya buat kesimpulan ni lah daripada pendapat para ulama ni, dia kata tak sunat, kecuali orang itu sujud. Dia baca depan kita, dia baca-baca, dia sujud, sunat juga untuk kita sujud. Tapi kalau dia tak sujud, kita juga tidak disunatkan sujud. Begitulah dengar dalam TV pun, dengar radio, dia baca surah sajdah tilawah tu kan, dia tak sujud kan, jadi kita juga tak disunatkan untuk sujud. Sebab hadisnya daripada hadis Zaid bin Sabit bahawa dia baca dengan Nabi SAW surah An-Najm. Surah An-Najm ni dia ada di last kali tu ada surah, ada ayat sajdah. Lalu falam yasjud fiha, Nabi tak sujud. Maknanya Nabi kalau nampak tu dia tak, Zaid tak sujud, Nabi pun tak sujud. Jadi itu adalah hujah untuk perkara tadi tu. Tapi kalau kita sendiri baca, sunat untuk kita sujud. Okey, itu perkara tentang hukum. Yang seterusnya kita juga sebut tentang wuduk. Wuduk ni sebenarnya kalau ikut ramai yang ulama kata memang kena ada wuduk lah, memang kena ada wuduk. Cumanya ada di kalangan ulama yang merajihkan, mentarjih pendapat sebab tak ada. Sebab ada dalam satu kes tu Nabi SAW sujud, dan orang ramai pun sujud di dalam satu majlis. Jadi apabila Nabi sujud dan orang ramai sujud, semua sujud kan? Sebab kita kena tahu keadaan tu, bukan semua orang ada wuduk atau tu. Jadi semua orang pun sujud. Nabi pun tak kata siapa yang tak ada wuduk tadi. Tak ada, dia tak tanya kan. Jadi dianggap tidak mestikan, disyaratkan mesti berwuduk. Demikian juga ada perbuatan Ibnu Umar. Ibnu Umar anak kepada Umar bin Khattab, anak dia Abdullah bin Umar, pernah bersujud dalam keadaan dia tidak ada wuduk.
Okay, cumanya adalah orang ingkarkan apa semua. Tapi tempat dia berselisih ni, kenapa wuduk, kenapa tak wuduk ni, asalnya tempatnya adalah, adakah sujud itu dikira sebagai solat? Kan, saya dah khabar kan, adakah sujud yang kita buat itu dikira sebahagian daripada solat ataupun luar daripada solat? Itu tempat dia, asal dia tempat. Jadi ulama yang kata ia adalah sebahagian daripada solat sebenarnya, sujud yang kita buat itu sebahagian daripada solat. Jadi ulama yang pegang pendapat macam ni, dia kira kono ada wuduk. Siapa yang mengira luar daripada salat, tak payah wuduk. Jadi kalau ikut saya bersetuju dengan pendapat yang kata tidak diwajibkan berwuduk lah. Kecuali orang yang berhadas besar. Hadas besar ni pun ada dua. Berhadas besar ini ada yang hadas besar sebab junub, sebab junub. Ada yang hadas besar disebabkan macam haid, macam haid. Okey. Jadi hadas besar ni kita buat kesimpulan tak payah. Tapi kalau dia hanya tak ada wuduk, silakan untuk bersujud. Okey. Baik, apa lagi? Cara juga kita sebut wa mas sifatuhu fa innahu idza marra al-qari' bi ayatin fiha sajdah kabbara thumma sajada. Okey, cara dia adalah apabila kita lalu je ayat tu, nampak tanda sejadah tu, kita pun terus Allahu Akbar dan sujud. Allahu Akbar dan sujud. Itu kalau kita duduk bawah. Kalau duduk atas meja macam mana? Bawah tu kotor. Macam mana? Okay, yang ni juga di kalangan ulama memberi pendapat sujud walaupun atas meja. Sujud lah. Allahu Akbar, sujud. Kan dia nak cari alasan kotor lah, tak payahlah. Kan sujud kan? Boleh. Okey. Jadi bacaan ni kita belum lagi ni. Okey, bacaan ni sekejap lagi. Apa lagi nak cerita tentang sujud ni? Okey. Kalau kita lalu ayat sujud tilawah tu tadi, sujud tilawah tu tadi, langkau dululah. Jadi bila kita dah langkau 2-3 ayat, kita tidak lagi disunatkan untuk sujud. Waktu tu waktu lalu tu, waktu tu disunatkan untuk sujud. Begitu juga di dalam solat. Solat, kita pun baca ayat sajdah. Lepas tu kita nak sujud ke nak rukuk? Nak masuk kan? Kita rukuk. Jadi kita dikira tidak lagi, apabila kita dah buat benda lain, kita dah tak disunatkan lagi untuk sujud. Faham kan tuan-tuan? Okey. Waktu tu. Jadi pentingnya waktu kita baca tu. Ala nasujud akhbar tilawat ayat sajdah mubasyarah. Okey. Sebab ada hadis bahawa Nabi SAW kana yaqra'ul Qur'ana fayaqra'u suratan fiha sajdah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an li makani jabhatih. Nabi SAW baca ayat Quran dan dia baca surah yang padanya ada sajdah, lalu dia sujud dan kami pun sujud. Yang ni lah cerita ni tadi. Hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an li makani jabhatih. Sehingga semua orang sujud. Kan Nabi marin masjid dia kocik je. Bila duduk rapat-rapat macam tu, bila Nabi sujud, semua sujud. Sampai ada yang tak ada tompek nak sujud rapat-rapat kan. Jadi sujud atas bahu orang lah kan. Jadi yang ni adalah salah satu dalil yang kita sebutkan tadi. Yang ni menunjukkan, ini nak menunjukkan apa juga? Menunjukkan juga sujud itu adalah mubasyaratan. Mubasyaratan makna dia terus. Tak ada tunggu-tunggu. Okey, mari masing-masing jarak-jarak dulu 1 meter sujud kan, tak ada. Tengah tahui sujud. Demikian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tahui sujud kan. Bila suruh sujud. Kata insya-Allah pasal. Okey, isu yang seterusnya. Kalau imam tu jadi imam kan dia baca surah sajdah,
Dia pun sujud tilawah turun sujud ni. Bila bangkit daripada sujud tu, dia boleh tak rukuk, ataupun dia kena baca kan, tatajafa junubuhum anil madaji', betul baru boleh rukuk. Okey, yang ni untuk imam, kesimpulan dia adalah dia kalau nak sambung baca pun boleh, bangkit daripada tu nak terus rukuk pun boleh. Berhenti kejap, bangkit tu terus rukuk pun okey, tak ada masalah. Boleh faham Okey. Seterusnya, isu yang di dalam sujud tilawah juga. Kadang-kadang kita mungkin baca Quran di dalam kapal terbang, betul? Kita baca Quran sekarang ni tak boleh lah. Sekarang ni duduklah rumah, stay at home kan. Kok sok dah boleh naik kapal terbang, dah boleh naik kereta api, dah boleh naik kereta. Kita baca Quran dalam kereta kan. Isu yang seterusnya, adakah mesti menghadap kiblat? Nak sujud ni adakah mesti menghadap kiblat? Wasunnatu istiqbalul qiblati idza tayassara dhalika. Dan yang sunatnya adalah menghadap kiblat kalau senang yang demikian itu. Kan? Contoh kereta kita ni Velfire kan? Apa Toyota Velfire besar kan? Jadi boleh pusing. Kursi tu boleh pusing kan? Boleh pusing, boleh masaj. Jadi boleh pusing, kita boleh cari kiblat sekarang ni. Sini lah kiblat, kita pun sujudlah. Idza tayassara zalika. Wa sajdatut tilawah laysat mithlu salati. Sujud tilawah ini bukanlah seperti salat. Bal hiya khudu'un lillahi. Dia bukanlah sujud seperti mana sujud di dalam salat. Bahkan dia hanyalah sujud nak menunjukkan kita ini tunduk dengan Allah. Okey. Wa ta'assin bi rasulih sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita ni mengikut rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala yashtaritu laha syurutus salah. Maka tidak disyaratkan ianya seperti mana syarat salat. Yakni tak payahlah mesti menghadap kiblat. Li'adamid dalili ala dhalik. Dah baca kitab pula ni kan. Okey, tak apalah, baca je kan. So ingat kan, sebab tak ada dalil yang menunjukkan mesti menghadap kiblat. Tak ada. Fa in kana al-qari'u fi at-ta'irati aw as-sayyarati aw al-bakhirati aw 'ala dabbatin fi as-safar fa innahu yasjudu ila jihati sayrih. Kalau orang tu dalam kereta, dalam kapal terbang, dalam kapal laut, kapal laut kan kalau seat dia tu menghadap depan kan, takkan nak pusing kan, orang kiri kanan ada ni. Jadi sujudlah ke arah itulah, arah depan dia tu kan, sujudlah arah tu. Ala sayrihi kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika fi asfarihi fi salatin nafilati. Yang demikian itu Nabi juga lakukan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam solat sunat ketika di atas unta. Nabi apabila naik unta tu, dia solat sunat ni. Dia solat sunat dan tak menghadap kiblat. Dia menghadap jalan dia lah. Dia tak adalah ngendeng ke topi unta tu kan, tak topi sikit. Tak, dia jatuh dia. Jadi dia tahu ya solat menghadap depan tu. Okey. Wa in tayassara lahu istiqbal al-qiblah, kalau mudah untuk dia menghadap kiblat, hala salatin nafilati 'inda al-ihrami thumma yattajih ila jihati sayrihi fadzalika afdal. Kalau dia ni boleh menghadap kiblat macam kereta Velfire tadi tu, maka dia pun pusinglah ke arah kiblat. Fadzalika afdal, yang demikian itu afdal. Li'annahu thabata dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd al-ahadits. Menghadap kiblat ni juga dalam kenderaan rupanya ada juga Nabi buat kan, Nabi pusing menghadap kiblat dan Nabi solat. Aduh. Okey. Itu menghadap kiblat. Sebab kita ni orang ahlul Quran tuan-tuan kan. Jadi kita ni memang rajin baca Quran sebenarnya. Dalam kereta, dalam kapal terbang. Jadi saya ajarlah kan untuk ahlul Quran macam tuan-tuan ni. Saya malas. Okey. Seterusnya, adakah boleh sujud pada waktu yang dilarang?
Boleh tak sujud pada waktu yang dilarang? Contohnya kita sujud selepas asar. Okey, mari kita baca. Ikhtalafa al-ulama'u fi hukmi sujud tilawati fi awqatin nahyi ala qawlaini. Okey, ulama berselisih tentang waktu untuk sujud ni. Boleh tak sujud ketika waktu yang dilarang? Iaitu bila tuan-tuan? Dilarang ni bila? Lepas subuh dengan lepas asar. Okey. Yang pertama sekali, pendapat pertama kata yajuz, boleh. Sujud tilawati fi kulli waqtin walau fi awqatin nahyi 'anis salati. Sujud tilawat ini boleh pada semua waktu walaupun pada waktu-waktu yang dilarang daripada salat. Wa hadha madhhabu Syafi'iyah, dan ini adalah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah maknanya bukan Imam Syafi'i, yang ulama-ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah. Bila kita kata mazhab Syafi'iyah, Syafi'iyah tu maksud dia ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Okey. Wa riwayatun an Ahmad, dan juga ada riwayat yang kata Imam Ahmad juga bersetuju dengan pendapat ni. Wa ikhtarahu Ibn Taymiyah wa San'ani wa Syaukani wa Ibn Bas wa Ibn Utsaimin wa dzalika li al-adillatil waridati fi jawaz salati zawaqatin nahi. Okey. Ramailah ulama yang bersetuju dengan berpendapat harus. Okey. Pendapat yang kedua mengatakan la yajuzu sujud tilawati fi awqatin nahyi wa hadha madhhabul jumhur. Majority kata tak boleh. Majority kata tak boleh. Yakni majority itu siapa? Di kalangan Hanafi, Maliki dan juga Hanbali. Mazhab-mazhab semuanya kata wadzalika li umumil adillatil waridati fin nahi. Jadi majority kata tak boleh. Dia macam ni lah tadi tuan-tuan. Yang tadi majority kata tadi ada yang majority. Jadi dalam hal ni kita nak ikut yang mana? Biasanya jumhur yang paling tepat. Biasanya jumhur, majority yang paling tepat. Tetapi kalau kita rasa dia bukan sebahagian daripada salat, kan? Dia kan sebahagian daripada salat. Jadi kita consider dia adalah sujud sebagai khudu', kan? Hanyalah untuk tunduk dengan perintah Allah. Kita rasa yang tu sebenarnya sujud ni. Jadi silakan sujud sebab ada pendapat yang kata okey. Okey. Ini mazhab Syafi'i yang kata okey. Mazhab Syafi'i berlawanan dengan jumhur. Jumhur kata tak boleh. Okey. Yang itulah sedikit sebanyak tentang sujudut tilawah, tuan-tuan. Okey. Minit dah. Doa tak belajar hari ni. Okey, jadi hari ni kita nak belajar tentang sujudut tilawah. Dan tuan-tuan, saya harap dan saya rasa tuan-tuan dah lancar lah kot tentang sujudut tilawah ini. Jadi doa yang kita nak baca ini, kita bacalah sama-sama. Sajada wajhiya lilladhi khalaqah. Okey. Wa syaqqa sam'ah. Sah pula kan? Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekali ke tuan-tuan, kita baca laju sikit. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Okey. Jadi ini adalah bacaan yang diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam At-Tirmizi dalam Musnad Ahmad dan juga di dalam Al-Hakim, dalam Al-Mustadrak Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Zahabi. Yani lafaz bagi sujud tilawah yang kita lancar tu lain sikit. Kita lancar tu apa? Kita lancar tu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kita lancar tu itu
yang kita ambil yang tak ada kat sini adalah perkataan wasawwarahu tu. Wasawwarahu tu tak ada dalam sujud tilawah punya bacaan. Kita ambil di dalam sujud biasa. Hari tu kita dah ajar kan, sujud biasa pun baca macam ni. Ingat tak? Sujud biasa pun ada baca ni, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Ambil daripada tu kita tampal. Jadi kita macam menggabungkan sahaja. Kalau ikut lafaz yang betul-betul Nabi SAW ajar untuk sujud tilawah yang ni lafaz dia, iaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Okey, apa maksud dia? Maksud dia adalah wajah aku ini bersujud. Sajada wajhi. Ayat tu bahasa Arab sekali lagi, sajada wajhi. Sajada tu sujud, wajhi tu muka aku. Bersujud mukaku kan. Tapi bahasa Melayu ni dia tak ada bersujud mukaku. Dia ada mukaku ini sujud. Itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak ada start dengan kata kerja, tak ada kan. Makan Ali nasi tak ada kan. Dia tak ada, dia mesti Ali makan nasi. Jadi sama juga muka aku ini sujud. Muka aku ini sajada wajhi, muka aku sujud lillazi khalaqahu, kepada yang menciptakannya, yang menciptakan muka aku ini. Muka ni tuan-tuan sebenar kan, di samping kehandsomean kita terserlah kan, kecantikan kita perempuan juga terserlah dengan muka ni. Hebat muka ni, cantik nampak kan, berkonan kita tengok. Dalam masa yang sama dia mempunyai fungsi-fungsi yang hebat juga. Apa dia? Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu kan, yakni ada lubang. Syaqqa sam'ahu maknanya Allah melubangkan, Allah bagi laluan sam'a, dengar kan. Ni bukan hiasan dia ni, ada laluan dia ni untuk dengar. Wa basarahu, dan untuk tengok. Jadi didahulukan telinga sebelum tengok, sebab telinga kata ulama lebih penting daripada mata sebenarnya kan. Telinga ini lebih penting untuk menerima ilmu. Kita kena dengar kan. Perhati pun penting, tapi telinga lebih penting. Okey. Bihaulihi wa quwwatihi, dan dengan haul maknanya Allah punya haul, tasarruf maknanya Allah punya usaha, Allah punya kerjalah. Wa bihaulihi wa quwwatihi, dan juga dengan kekuatannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkat Allah itu ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Sebaik-baik pencipta. Baik, kat sini apa yang nak difokuskan adalah yang pertama tadi, muka yang ada padanya pendengaran, mata, dengan kuasanya kan, kita nak bagi tahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkat Allah itu sebaik-baik pencipta. Khaliq maknanya orang yang buat sesuatu benda daripada tak ada. Buat benda tu daripada tak ada. Ijad minal adam, bagi ada sebelum daripada tak ada. Khaliq. Jadi kadang-kadang manusia juga boleh jadi khaliq, tetapi Allah ahsanul khaliqin, sebaik-baik ataupun terbaik. Ahsan dalam bahasa Arab maksudnya the best, pencipta yang terbaik. Okey. Yang seterusnya tuan-tuan, kita masuk terus kepada bacaan sujud tilawah yang kedua. Jadi yang ni kita dah lancar lah, yang kita terus lancar dan kita amati maksud dia tu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwar wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ataupun baca bacaannya tuan-tuan dah lancar tu, tak ada masalah. Ustaz, susahlah nak baca tak lancar kan. Nak baca apa masa sujud tilawah? Yang pertama, usaha dulu lancar kan. Pertama usaha dulu. Tapi memang tak boleh dah. Bacalah bacaan-bacaan sujud yang ada, yang pernah kita ajar gitu kan. Boleh tak baca? Kita bacalah apa yang kita boleh baca kan. Subhana rabbiyal a'la boleh. Lagi bacalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, ataupun subuh quddus rabbul malaikati war ruh. Bacalah bacaan-bacaan itu. Baik, kita nak masuk kepada bacaan yang kedua. Oh, yang ni panjang ni. Oh, minit ni?
Ya. Okey. Okey, baik Jadi tuan tanya tadi sujud tilawah ni kalau imam tu dia jadi imam lalu dia baca surah Iqra kan. Macam mana ujungnya? Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wasjud waqtarib kan. Wasjud waqtarib di hujung surah Al-Alaq tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Jadi lalu imam pun tidak sujud. Tidak sujud tilawah kan, dia tidak sujud tilawah. Jadi adakah kita ni macam mana kita nak buat? Okey, yang pertama sekali innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Yang pertama sekali kita mesti ikut imam macam mana pun imam tu. Imam tu kalau tak sujud maka tidak sujudlah kita. Sebab tu kita sebut tadi apakah hukum sujud tilawah? Hukumnya adalah sunat. Dan sekiranya kalau kita tak sujud, kita sambung baca, ataupun kita tak sujud, kita rukuk je, maka habis. Kesunatan itu sudah habis. Sunat saja. Jadi kalau imam tidak sujud, kita tak perlu sujud. Dan yang keduanya, adakah kita nak baca apa-apa? Nak baca apa-apa kau dalam hati kita, nak ganti baca sajadah wajhiya lillazi khalaqahu, kau kita nak baca dalam hati ke? Okey, yang ni juga tak payah. Bacaan ini adalah warid ataupun masyru' ketika mana kita melakukan sujud tilawah itu. Kalau kita tak buat, tak payah buat. Okey, jadi ini juga untuk imam. Kadang-kadang imam ni dia takut sebab last kali kan, ayo wasjud waqtarib, ayo nak rukuk ke nak sujud ni kan. Buat macam biasa jelah, rukuk jelah kan. Jadi dia kena tahu juga yang kita cerita tadi, sunat untuk dia sujud dan dia bangkit betul rukuklah, tak ada masalah kan. Yang ni juga boleh. Adakah mesti baca something lepas tu? Tak payah. Nak kena masuk surah selepas dia, tak payah kan. Yang tu juga tidak disuruh. Nak baca boleh, tak nak baca pun boleh lepas bangkit tu. Nak rukuk tauhid pun boleh tuan-tuan. Jadi saya ingat sampai sini dulu lah kot. Kau sambung ni gang jadi panjang pula. Jadi marah pula tuan-tuan gang. Marah pula, bukan tuan-tuan marah, nanti jabatan marah kan. Apa ni buat sampai isyak ni. Okey. Jadi ada soalan tuan-tuan? Tak ada kan? Terima kasih tuan, tanya. Ada lagi tuan-tuan? Tak ada kan? Okey, jadi kita berhenti kot sampai sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.